Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tajuk pertama bahagian tamadun, iaitu Kerajaan Osmaniyah. Tahukah pelajar-pelajar, Kerajaan Osmaniyah ni merupakan antara empayar yang terpanjang dalam sejarah Islam, di mana ia bermula pada akhir abad ke-13 iaitu pada tahun 1299 Masihi dan dia akan berakhir pada tahun 1924 iaitu pada abad yang ke-20. Pelajar-pelajar, daripada manakah Kerajaan Osmaniyah ni namanya diambil? Sebenarnya Kerajaan Osmaniyah ni diambil daripada nama pemerintah dia yang pertama yang juga merupakan pengasas kepada Kerajaan Osmaniyah, iaitu Sultan Osman bin Ertugrul. Kerajaan Osmaniyah ni mencapai tahap kegemilangan sekitar kurun ke-14 zaman pemerintahan Sultan Muhammad II ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia mempunyai seramai 37 orang khalifah dan jajahan takluk Kerajaan Osmaniyah ni telah meliputi sebahagian besar Eropah, Afrika dan juga Asia. Sepanjang 600 tahun pemerintahan Kerajaan Osmaniyah ni, ia mempunyai 4 buah pusat pemerintahan, di mana pusat pemerintahan pertama di bandar Anatolia Barat di Sogod, bermula pada tahun 1299 dan berakhir pada tahun 1355. Bandar Sogod ni merupakan tempat lahirnya Kerajaan Bani Osmaniyah yang didirikan oleh Sultan Osman bin Ertugrul. Sultan Osman ni sebenarnya dia berasal daripada suku Osmani, di mana di Turki pada masa tersebut dia terdapat banyak suku dan Osman ni adalah daripada salah satu sebahagian kecil suku-suku bangsa Turki yang terdapat pada masa tersebut. Kemudian pusat pemerintahan yang kedua adalah Bursa pada tahun 1355 hingga 1363. Kemudian berpindah pula ke Edirne pada tahun 1363 hingga 1453. Kemudian pusat pemerintahan yang terakhir iaitu di Istanbul, di mana nama lain bagi Istanbul adalah Konstantinopel, bermula pada tahun 1453 dan berakhir dengan berakhirnya Kerajaan Osmaniyah iaitu pada tahun 1924 Masihi. Daripada bilangan pemerintahannya seramai 37 orang khalifah, terdapat 4 orang khalifah yang sangat masyhur pada zaman tersebut. Yang pertama ialah pengasas kepada Kerajaan Osmaniyah sendiri, iaitu Osman bin Ertugrul. Tempoh pemerintahan Khalifah Osman ni adalah selama lebih kurang 27 tahun dan ialah yang merupakan pengasas kepadaan Kerajaan Osman yang menyatukan seluruh wilayah Anatolia Selatan dan mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada Kerajaan Seljuk. Sultan Murad bin Arkhan merupakan di antara pemerintah yang ketiga Kerajaan Osmaniyah ni. Beliau merupakan antara khalifah yang memodernkan anggota tentera laut Kerajaan Osmaniyah. Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad ni merupakan salah seorang daripada khalifah yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, di mana beliau ni merupakan pemerintah yang ketujuh Kerajaan Osmaniyah. Di antara sumbangan beliau yang terbesar adalah membuka Konstantinopel ataupun dalam bahasa Arabnya disebut Konstantiniyah. Pada zaman Rasulullah SAW, walaupun masih belum berlaku lagi pembukaan Konstantinopel ni, tapi Rasulullah dah pernah menyebut dalam sebuah hadis Rasulullah di mana Rasulullah bersabda yang mafhumnya ialah Konstantinopel ni ataupun Konstantiniyah ni akan dibuka. Sebaik-baik ketua adalah ketuanya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Jadi Muhammad Al-Fatih ni lah
khalifah yang bertanggungjawab untuk membuka Konstantinopel ni yang diceritakan oleh Rasulullah pada zaman baginda. Walaupun lebih kurang kewafatan baginda dengan pembukaan Konstantinopel ni adalah lebih kurang selama 800 tahun, uh, tapi kebenarannya terselah setelah kebenaran hadis tersebut terselah apabila Sultan Muhammad Al-Fatih ni telah menakluk Konstantinopel pada ketika baginda berusia 21 tahun. Pemerintah yang keempat Kerajaan Osmaniyah yang masyhur ialah Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim. Sultan Sulaiman ni digelar di hujung namanya Al-Qanuni kerana di antara sumbangan dia yang terbesar ialah ia menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Qanunami. Menurut tokoh sejarawan Islam yang terulung iaitu Ibnu Khaldun, setiap kerajaan mempunyai zaman kegemilangannya tersendiri. Begitu juga dengan kerajaan Osmaniyah mempunyai zaman kegemilangannya. Di antara faktor yang mendorong kepada kegemilangan kerajaan Osmaniyah adalah yang pertama dari sudut pentadbiran, di mana ketua kerajaan iaitu khalifah telah memainkan peranan yang penting dan berkesan sebagai ketua negara, ketua agama dan juga ketua hakim. Jadi mereka dapat menyelaraskan pemerintahan dan juga keagamaan dengan begitu berkesan. Faktor yang kedua ialah dari sudut perkembangan keilmuan. Para khalifah pada masa tersebut telah menjadikan masjid sebagai pusat ilmu yang sangat penting sehinggalah menjadikan kerajaan Osmaniyah mencapai kedudukan yang tertinggi dalam bidang ilmu dan juga pembangunan dari sudut falsafah, kesenian seni bina dan juga dari sudut teknikal. Faktor yang ketiga ialah dari sudut sosial, di mana kebajikan rakyat telah diberikan keutamaan dalam pemerintahan kerajaan Osmaniyah sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan adil. Manakala sistem wakaf yang sistematik juga telah diwujudkan meliputi segala aspek keperluan asas pendidikan dan juga kesihatan rakyat pada masa tersebut. Dan faktor yang keempat ialah dari sudut ketenteraan. Semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera telah menyebabkan mereka telah mencapai kejayaan demi kejayaan dalam peperangan pembukaan wilayah-wilayah baru. Di samping kebajikan tentera yang dijaga oleh pemerintah khalifah pada masa tersebut dan juga kelengkapan-kelengkapan tentera yang canggih menyebabkan mereka dapat meluaskan lagi kuasa dengan pembentukan wilayah-wilayah baru kerajaan Osmaniyah. Kalau kita tengok kepada peta dunia, inilah antara jajahan ataupun kawasan yang dikuasai oleh kerajaan Osmaniyah. Betullah yang dikatakan bahawa Islam telah mencapai kedudukan 2/3 dunia. Kalau kita tengok yang berwarna ni, semuanya adalah kawasan yang pernah dijajah ataupun dikuasai oleh kerajaan Osmaniyah yang berpusat di Turki, Istanbul. Menurut Ibnu Khaldun lagi, sebenarnya kegemilangan sesebuah kerajaan boleh menjadi faktor kepada kemerosotan dan juga kejatuhan sesebuah kerajaan itu sekiranya ia tidak diisi dengan sempurna oleh pemimpin dan juga rakyat sesebuah kerajaan tersebut. Begitu juga dengan kerajaan Osmaniyah telah mengalami kemerosotan dan kejatuhan yang telah mengalami kemerosotan yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Di antara faktor kemerosotannya yang pertama ialah teknologi ketenteraan, di mana memanglah pada waktu permulaannya
kerajaan Osmaniyah mempunyai teknologi dan juga peralatan ketenteraan yang canggih, tetapi ia tidak diteruskan oleh rakyat dan juga pemimpin selepas itu, menyebabkan ia menjadi ketinggalan berbanding dengan pihak kuasa barat dan juga Eropah, di mana mereka telah membina teknologi mereka sendiri yang dapat mengalahkan kerajaan Osmaniyah. Akhirnya kerajaan Osmaniyah mengalami kekalahan demi kekalahan dalam peperangan. Okay, faktor yang kedua ialah dari sudut kemerosotan ekonomi. Apabila negara mengalami kekalahan dalam peperangan, menyebabkan bebanan hutang sesebuah negara menjadi bertambah dan mereka tidak mampu untuk meneruskan kecemerlangan dalam pentadbirannya. Okey, faktor yang ketiga ialah gerakan menuntut kemerdekaan, di mana sebagaimana kita tahu, kerajaan Osmaniyah mempunyai banyak gabungan wilayah-wilayah, di mana wilayah-wilayah tersebut telah membuat gerakan tersendiri untuk menuntut kemerdekaan daripada kerajaan Osmaniyah. Akhirnya mereka terkeluar daripada kerajaan Osmaniyah. Okey, faktor yang keempat ialah kelemahan dari sudut pendidikan, menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Dan faktor yang kelima ialah persaingan politik dalaman istana, di mana berlaku perebutan kuasa di kalangan putera-putera raja pada masa tersebut, menyebabkan mereka tidak dapat memberikan tumpuan dalam pemerintahan. Akhirnya berlakulah kelemahan dalam pentadbiran kerajaan Osmaniyah yang mendorong kepada akhirnya kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Akhirnya, di antara iktibar penting pembelajaran kita pada hari ini daripada kerajaan Osmaniyah, yang pertama ialah dari sudut pemilihan pemimpin. Kita hendaklah memilih pemimpin yang betul-betul wibawa supaya pemimpin tersebut dapat menjalankan pentadbiran negara dengan lancar dan berkesan. Okey, yang kedua ialah dari sudut rakyat itu sendiri, di mana kita hendaklah sentiasa meneroka bidang ilmu, meningkatkan ilmu pengetahuan supaya kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Okey. Dan yang ketiga ialah kita hendaklah sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam supaya rakyat dan negara kita semuanya hidup dalam keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, dan akhir sekali kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cinta kepada negara dan rela berkorban mempertahankan kedaulatan negara daripada serangan musuh. Sekian, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.